Assalamualaikum, nama saya Nurin Syakira binti Muhammad Faizal, nombor Kementrik D193121128. Saya bersama dua orang lagi ahli iaitu Alia Iwaina dan Nurnisa Fazira. Dalam tugasan 13 ini, kami memilih tajuk pelaksanaan Haji Tamattu'. Saya akan menerangkan pengenalan. Definisi haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Seterusnya, definisi umrah. Definisi umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram iaitu Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Sejarah pensyariatan haji dan umrah. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahawa tarikh pensyariatan haji dan umrah ialah pada tahun 9 Hijrah. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud kepada rombongan Abdul Al-Qais yang menemui Rasulullah SAW pada awal tahun 9 Hijrah dan bertanya tentang perintah yang wajib mereka lakukan. Aku perintahkan kamu kepada Allah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menyerahkan 1/5 daripada harta rampasan perang. Riwayat Al-Bukhari. Justru, sekiranya haji telah difardukan sebelum tarikh tersebut, tentulah baginda menyebutkannya bersama-sama perintah yang diarahkan kepada mereka. Seterusnya, hukum dan dalil wajib haji. Semua ulama bersepakat menyatakan bahawa haji adalah fardu dan salah satu daripada rukun Islam yang mesti dilaksanakan oleh setiap yang mukallaf. Ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Hukumnya wajib sekali seumur hidup apabila memenuhi syarat-syaratnya. Setiap Muslim mestilah berazam untuk menunaikan ibadat haji dan sentiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Haji juga merupakan kewajipan yang mesti ditunaikan bagi melengkapkan rukun Islam yang kelima. Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur iaitu ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, iaitu dia tidak berhajat kepada sesuatu pun dari sekian makhluk. Seterusnya ialah syarat-syarat wajib haji dan umrah. Syarat-syarat wajib haji dan umrah, yang pertama ialah orang Islam. Yang kedua ialah orang yang baligh, iaitu orang yang sudah cukup umur, orang yang mengetahui membezakan yang baik dan yang buruk. Ianya kerana kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib menunaikan haji, tetapi sekiranya kanak-kanak tersebut menunaikan haji, maka haji tersebut adalah sah dan dikira sebagai haji sunat. Yang ketiga ialah orang yang berakal, kerana orang gila dan tidak waras, akalnya tidak wajib ke atasnya menunaikan haji dan umrah. Yang keempat ialah orang yang merdeka, kerana hamba sahaya tidak wajib menunaikan haji. Yang kelima ialah istita'ah, yang bermaksud kemampuan untuk mengerjakan haji. Syarat-syarat istita'ah yang pertama ialah pada diri sendiri, iaitu cukup perbelanjaan nafkah pergi dan balik untuk dirinya dan orang di bawah tanggungannya. Syarat yang kedua ialah dengan pertolongan orang lain, iaitu haji abdal, yang dikatakan kepada orang yang sakit dan tiada harapan sembuh, ataupun orang yang terlalu tua lagi uzur, dan orang yang telah meninggal dunia dan mampu mengerjakan haji semasa hayatnya. Syarat yang ketiga ialah syarat tambahan bagi wanita, iaitu mendapat keizinan suami atau walinya, ataupun ditemani oleh suami atau mahramnya atau kumpulan wanita yang dipercayai untuk menemaninya ketika membuat haji. Seterusnya, pengertian rukun haji.
Rukun haji ialah pekerjaan yang mesti ditunaikan oleh jemaah haji. Jika tidak ditunaikan sama ada sengaja ataupun tidak, maka tidak sah hajinya. Rukun tersebut yang pertama ialah niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima bercukur atau bergunting, yang keenam tertib dengan mengikut semua urutan rukun. Definisi wajib haji iaitu pekerjaan yang diwajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah, tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Dia juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Perbezaan rukun haji dan wajib haji ialah rukun haji jika ditinggalkan atau tidak dilaksanakan sama ada sengaja atau tidak, maka ibadat haji itu tidak sah. Manakala wajib haji, jika ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, ibadat haji tetap sah, akan tetapi diwajibkan membayar dam dan berdosa jika ditinggalkan dengan sengaja. Yang terakhir, jenis-jenis haji. Terdapat 3 jenis cara memulakan ibadat haji yang boleh dilaksanakan oleh para jemaah haji, bergantung kepada keadaan, masa dan peluang yang ada pada mereka. Jenis-jenis ibadat haji ada 3, iaitu haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Yang pertama, haji ifrad adalah menunaikan haji sebelum umrah dalam musim haji pada tahun yang sama, iaitu mengerjakan haji dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan umrah. Yang kedua ialah haji tamattu, iaitu melakukan umrah dahulu, kemudian melakukan haji pada tahun yang sama, iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, iaitu dalam bulan Syawal dan bulan Zulkaidah, 10 hari pertama Zulhijjah. Yang ketiga, haji qiran ialah berniat menggabungkan atau menghimpunkan haji dan umrah pada satu perjalanan musafir, iaitu dia sekali pergi je dalam bulan-bulan haji dengan berihram dari miqat haji. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Iwana binti Muhammad Fauzi, nombor metrik di 193-11839. Saya akan menerangkan tentang haji tamattu. Isi kepada haji tamattu iaitu yang pertama sekali, pengertian kepada haji tamattu iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara-cara mengerjakan dan melaksanakan haji tamattu, iaitu pada 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah di Mekah. Mandi sunat ihram. Seterusnya memakai pakaian ihram. Lalu sembahyang sunat ihram dan niat ihram haji. Niat ihram haji di miqat, iaitu tanah haram. Selepas niat hingga tahallul, perlulah menjaga larangan dalam masa berihram. Seterusnya, sunat untuk talbiyah dan wukuf pada waktu zuhur, itu 9 Zulhijjah di Arafah. Seterusnya, wajib untuk mabit di Muzdalifah dan sunat mengutip anak batu di Muzdalifah pada separuh malam 10 Zulhijjah. Seterusnya pada 10, 11, 12, 13 dan 13 Zulhijjah di Mina wajib bagi tahallul awal, iaitu melontar jamrah kubra dan sunat dalam bercukur atau bergunting. Wajib mabit di Mina pada 11, 12, 13 Zulhijjah dan wajib melontar 3 jamrah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Selepas wukuf, rukun bagi tahallul sani iaitu tawaf haji di Baitullah dan sa'i haji di Mas'a, dan setelah itu tertib pada kebanyakan rukun. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara-cara pelaksanaan ibadat umrah tamattu. Adalah boleh dilakukan dari 1 Syawal hingga 9 Zulhijjah, iaitu di mana-mana sebelum berniat maka disunatkan untuk mandi sunat ihram dan wajib memakai pakaian ihram. Seterusnya sunat dalam melaksanakan sembahyang sunat ihram di miqat, niat ihram
umrah dan wajib berniat umrah di miqat. Selepas niat sehingga bergunting, wajib menjaga larangan dalam masa berihram. Selepas niat hingga mula tawaf, sunat bagi talbiyah. Seterusnya tawaf umrah di Baitullah dan sa'i umrah di Mas'ad. Akhir sekali bercukur atau bergunting di Marwah atau di mana-mana dan tertib dalam melaksanakan rukun. Oleh itu, sementara menunggu hari wukuf, jamaah haji eloklah membuat amalan sunat seperti mengerjakan umrah sunat, tawaf sunat dan berjemaah di Masjidil Haram mengikut kemampuan. Okey, itu sahaja daripada saya untuk isi kepada haji tamatuk ni. Sekian, terima kasih. Kelebihan haji tamatuk. Antara kelebihan haji tamatuk adalah boleh melakukan banyak aktiviti usai umrah tamatuk sambil menunggu pelaksanaan haji. Malah, suami dan isteri diperbolehkan berhubungan intim selama masa menunggu jadual haji tersebut. Boleh juga menggunakan pakaian lain selain ihram dan pergi ke mana sahaja untuk berkunjung sebelum mengerjakan ibadah haji. Perkara ini sangat penting terutamanya bagi sahabat Muslim yang sememangnya ingin melaksanakan haji tamatuk pada tahun yang mendatang. Seterusnya, kebaikan dan kesan memberi kelapangan dan keselesaan kepada jemaah dalam mengerjakan ibadat haji. Mereka boleh meninggalkan ihram umrah tetapi dikenakan dam. Orang yang telah mengerjakan tawaf umrah ketika mengerjakan haji tamatuk tidak perlu lagi mengerjakan tawaf kudum. Bagi haji, malah selepas tahallul yang pertama dia hendaklah melakukan tawaf iftah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Bagi ibadah haji mengikut pendapatan jumhur ulama, seseorang yang berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji iaitu pada bulan Syawal, Zulkaedah dan 10 hari pertama dari Zulhijjah memasuki kota Mekah lalu menyelesaikan umrahnya dengan pelaksanaan tawaf umrah, sa'i umrah, kemudian bertahallul dari ihramnya dengan memotong pendek dan menyukur rambutnya. Lalu dia tetap dalam kondisi yang halal. Maksudnya tidak berihram lah. Hingga datangnya hari tarwiyah iaitu tanggal 8 Zulhijjah. Pada hari tarwiyah iaitu tanggal 8 Zulhijjah, berihram kembali dari Mekah untuk menunaikan hajinya hingga sempurna. Bagi yang berhaji tamatuk, wajib baginya menyembelih haiwan kurban, contohnya seperti seekor kambing ataupun 1/7 dari seekor lembu. Pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik iaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari ataupun 3 hari di waktu haji. Contohnya boleh dilakukan di hari tasyrik. Namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Zulhijjah dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Banyak jemaah yang memilih haji tamatuk kerana dia lebih relatif dan lebih mudah kerana selesai tawaf dan sa'i langsung tahallul agar terbebas dari larangan selama ihram. Itu sahaja daripada saya, Nurnisa Fazira binti Muhammad Zamri, nombor matrik D193120013. Saya akan menerangkan bahagian penutup dalam haji tamatuk. Yang pertama sekali, adab-adab selepas haji. Antara adab-adab selepas haji ialah
Selepas menunaikan haji, ketika pulang ke tanah air, jemaah haji hendaklah memelihara segala adab musafir seperti mana ketika ia mula bermusafir untuk menunaikan fardu haji dahulu. Di samping itu, ia perlulah juga memelihara adab-adab berikut semasa pulang ke tanah air. Seterusnya ialah makluman waktu kepulangan kepada ahli keluarga. Justeru solat sunat musafir 2 rakaat sebelum berangkat. Apabila sampai di rumah, tunaikan pula solat sunat mutlak 2 rakaat dan berdoa sebagai tanda syukur kepada Allah. Selain itu, ia disunatkan membaca doa pulang dari musafir. Berikutnya, apabila masuk ke rumah, bacalah doa berikut yang bermaksud, kami bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Tuhan kami. Kami kembali dalam keadaan bertaubat, taubat yang tidak meninggalkan ke atas kami sebarang dosa. Akhir sekali ialah disunatkan bagi orang yang menyambut jemaah haji berdoa untuk mereka yang bermaksud semoga Allah menerima haji kamu, mengampuni dosa-dosa kamu dan menggantikan kembali perbelanjaan kamu. Seterusnya saya akan terangkan yang terakhir, iaitu cara-cara mengekalkan haji mabrur. Iaitu kemabruran haji ialah nilai haji seseorang. Ia adalah impian seluruh umat Islam menunaikan haji. Justeru, ia wajib dipelihara. Tanda kemabruran haji seseorang dapat diukur dengan bertambah kualiti kehidupan beragama dan iltizam dengan amalan-amalan Islam secara berterusan selepas menunaikan fardu haji berbanding sebelumnya. Justeru, jika seseorang kembali melakukan dosa selepas menunaikan haji seperti bersifat takbur atau tidak beramal dengan akhlak Islam, ia menunjukkan hajinya tidak mabrur. Perkara yang perlu diberi perhatian untuk mengekalkan kemabruran haji ialah memelihara kemurnian akidah, kerana akidah perlu dipelihara iaitu dengan menghindari perbuatan yang syirik, khurafat dan bid'ah. Ini bersesuaian dengan intipati laungan talbiyah yang mentauhidkan Allah. Akidah yang benar adalah prasyarat penerimaan suatu amalan di sisi Allah. Justeru, amalan yang bercampur aduk dengan perbuatan syirik, khurafat, bid'ah lebih membuatkan segala amalan seseorang itu ditolak. Seterusnya, memelihara solat dan solat jemaah. Solat adalah kewajipan utama yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Mendirikan solat bererti mendirikan agama di dalam kehidupan seseorang, manakala meninggalkannya menunjukkan telah robohnya tiang agama dan iman dalam kehidupan seseorang. Seterusnya, seseorang yang bergelar haji atau hajah ni dipandang mulia oleh masyarakat Islam dan hendaklah menjadi teladan yang boleh dicontohi masyarakat. Jadi, orang cakap, lepas balik haji ni kita perlu berusaha bersikap mulia, membuat perbuatan yang baik. Di samping itu, menghindari diri daripada sumber yang syubhah, sumber yang haram. Mencari harta yang halal adalah kewajipan setiap Muslim. Maka harta yang halal ni menjamin keberkatan hidup. Dan setelah itu, menghindari diri daripada kawan yang fasik. Jika seseorang jemaah haji dikhawatiri akan terpengaruh dengan rakan-rakan yang fasik, adalah lebih baik menjauhi diri daripada mereka. Kerana adalah sangat penting untuk memilih rakan yang beriman dan bertakwa. Ini bagi menjamin peningkatan takwa yang berterusan dan memelihara maruah agama seseorang. Dan akhir sekali, tanda-tanda macam bagi mengekalkan kemabruran haji ni, akhir sekali ialah menghayati Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah ni adalah panduan dalam hidup setiap Muslim. Tidak wajar seseorang Muslim tidak membaca Quran, tak boleh membaca Quran. Jadi sangatlah tidak wajar. Dan menghayati sunnah terutama seseorang yang telah menunaikan haji. Al-Quran hendaklah menjadi wirid yang diamalkan pada setiap hari. Memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran dan sunnah pula adalah usaha berterusan yang wajib dilakukan sepanjang hayat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.